surah Taha. Selepas surah Maryam, surah Taha. Dari segi tertibnya ke-20. Bilangan ayatnya 135. Makkiyah atau Madaniyah ini termasuk dalam surah Makkiyah juga. Tertib turun ke-45. Bilangan paragraf ada 7. Kita tengok dulu mesej utamanya. Wahai orang-orang Islam, belajarlah daripada sejarah hidup Nabi Musa. Di bawah naungan Al-Quran, kamu hendaklah menghadapi iblis dan Fir'aun di zaman kamu dengan penuh sabar dan istiqamah. Pesanan kepada orang Islam bahawa kita kena belajar dengan sejarah ayyamillah. Macam mana kita nak menghadapi iblis dan Fir'aun di zaman masing-masing. Fir'aun ni contoh dalam sejarah tu yang itulah, tapi bukan makna itu saja. Seperti Dajjal lah juga. Seperti Dajjal juga. Kita ada 7 paragraf semuanya. Paragraf 1 ayat 1 hingga 8 menghiburkan hati Rasulullah. Ini orang panggil tasliyah. Ayat-ayat tasliyah. Kenapa begitu penting? Ini dari segi psikologinya begitu. Manusia ni apabila dia buat kerja berat, dia kena ada penghibur dia. Kalau tak ada penghibur, dia jadi tegang lah. Jadi tegang. Stres. Hidup. Manusia boleh jadi macam-macam dengan sebab tekanan yang berat sangat tu. Dengan sebab itu perlu ada tasliyah. Demi tasliyah. Rasulullah pun perlu kepada tasliyah. Orang lain pun sama juga. Antara yang boleh mentasliyahkan seseorang itu, kalau Nabi turun ayat Quran dia lega. Turun ayat Quran dia dapat kekuatan. Kita pun naknya begitulah. Sebaik-baiknya. Kalau tidak begitu, biasanya mengikut sebab-sebab biasa ni teman hidup. Teman hidup. Itulah yang bagi tasliyahnya. Mana kalau seorang lelaki, isteri dia tu yang macam Nabi dengan Khadijah. Waktu pun ada juga. Dia yang menenangkan Rasulullah. Dia yang menghiburkan Rasulullah. Isteri salah satunya. Selain daripada itu, penyokong setia. Penyokong setia. Paragraf 2 ayat 9 hingga 47. Percakapan kali pertama Musa dengan Allah dan beberapa arahan dari Allah kepadanya. Nabi Musa bercakap secara langsung dengan Allah. Buat kali pertama bila? Dan apa arahan-arahan yang diberikan oleh Allah kepadanya? Apa yang diberikan kepadanya sebagai persiapan untuk menghadapi Fir'aun? Jadi kita pun kena belajarlah daripada sejarah tu. Apa yang perlu ada dengan kita. Apabila kita nak berjuang, apabila kita nak bawa seru orang kepada Islam, kita kena ada mukjizat. Mukjizat tu memang ada dengan kita. Apa? Quran. Guna Quran, pakai Quran itulah. Tak payah cari tungkap Musa dah. Tungkap Musa habis cerita. Nabi Musa tu diberikan ni. Masukkan tangan dalam baju, masuk, bawa keluar sinar-sinar tangan ni. Itulah 9 ayat, 9 ayat. 9 mukjizat Allah bagi kepada Nabi Musa. Itu sebagai kelengkapan, sebagai persediaan. Kita pun kena belajarlah daripada sejarah tu. Kena ada Quran, kena ada hadis. Itu cukup untuk kita. Lepas tu belajar lagi, mendalami ilmu Quran dan hadis tu, maka kita akan jadi lengkap. Ada cukup senjata untuk menghadapi suasana tu. Di zaman masing-masing lah. Paragraf yang ketiga ayat 48 hingga 79. Dakwah kepada Fir'aun di istananya dan akibat dakwah itu jadi macam mana? Jadi kita pun macam tu juga. Apabila kita berdakwah, ada reaksinya. Reaksi pihak musuh tu ada. Apa reaksi mereka? Tak tahu. Macam-macam boleh jadi. Sebagaimana pendakwah kita di sini lah. Pun ada juga, ada cabaran dia. Walaupun tempat kita ni kata agama persekutuannya Islam. Walaupun kata orang Islam ramai. Tapi kadang-kadang ada juga cabaran-cabaran. Ada juga ancaman dan ugutan di sana sini. Itu biasa. Biasa ada macam tu. Kalau kita pergi keluar, berapa ramai orang yang pergi, misalnya saudara-saudara kita, orang tabligh, jamaah tabligh yang pergi ke Filipina, ada yang mati. Itulah akibat dakwah. Itulah kesan dakwah. Dan dakwah juga memerlukan masa. Kita ni mengajar ni semua dakwah semua ni. Daripada muda sampai tua, tak berhenti. Dia kena buat tu. Itulah dakwah. Kenapa tak?
Kalau kita sebagai contohlah orang yang berdakwah ni, yang pergi rata dunia ni, asas dia Maulana Ilyas. Maulana Ilyas tu belajar di Dioban juga. Dioban tu pusat ilmunya. Daripada situ lahir macam-macam tokoh. Orang ni buat kerja gini, orang ni buat kerja gini. Orang ni jadi wartawan, orang ni jadi ahli politik. Orang ni masuk dalam bidang ni. Yang ni terus mengajar, memperkukuh, memperkebaskan lagi sistem pengajian. Itulah yang lahir orang-orang macam ni. Dia kena ada tempat mengaji tu dulu. Kalau tak ada tempat mengaji, tak lahir orang-orang macam tu. Lepas tu nak buat kerja macam mana? Fikir tengoklah. Apa yang sesuai dengan kita perlu macam mana keadaannya. Itu kena fikir tengok. Paragraf yang keempat, ayat 80 hingga 98. Peristiwa-peristiwa selepas keluar dari bumi Mesir dan fitnah Samiri. Musa juga nama dia, Musa Samiri. Dia katakan Musa Samiri ini dia minat nak dapat lebih seperti Nabi Musa, sepupu Nabi Musa. Dia tu sepupu Nabi Musa. Sebab itulah ada dalam kitab-kitab selalu disebut syair, satu syair. Fa Musa alladhi rabbahu Fir'aun, Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalu. Musa yang dididik oleh Jibril, katanya lah, bukan didik apa tak ada. Musa yang dididik oleh Jibril akhirnya jadi kafir. Musa yang dididik oleh Fir'aun akhirnya jadi Rasul. Yang jadi Rasul tu Nabi Musa lah. Dia besar di rumah Fir'aun. Musa yang dididik tu sebenarnya bukan dididik. Dia ni mengintai peluang. Ambil peluang, cari peluang. Musa ni sekali-sekali dapat wahyu, dapat idea lah, kita kata pelik-pelik lah. Semua orang kagum dengan dia. Orang duduk nak buat ketua ke dia. Dia penyakit nak jadi ketua juga. Penyakit nak jadi ketua. Dia pun nampak macam mana. Dia pun tengok Jibril mari. Ada ketikanya mari naik kuda. Dia berupa orang. Mari naik kuda. Bekas tapak kuda tu dia tengok. Tapak kaki kuda tu bila pijak tu. Kalau kita kata pada pasir lah. Pada pasir. Tanah mati. Tak ada apa tumbuh. Tumbuh jadi hijau. Tumbuh. Subur jadi. Dia pun terus pergi ambil tempat tu. Tapak tu. Bekas tapak kaki kuda tu dia ambil. Dia pegang. Itulah yang dia masuk ke dalam anak lembu yang ditempa daripada emas tu. Anak lembu emas. Ambil dengan orang tu, dengan orang yang semua mari emas. Mari ada ni. Nak buat benda besar. Ketika Nabi Musa tak ada, dia berani buat gitulah. Musa ada, dia tak berani. Nabi Musa pergi munajat tu ceritanya. Banyak cerita Nabi Musa ni di dalam surah ini, surah Taha. Dia pun masuk ke dalam mulut lembu tu, lembu yang ditempa dengan emas tu, jadi bunyi itu cerita. Lalu buat tu pun padahalnya berapa lama dah duduk dengan Nabi Musa tu, duduk tengok macam mana perjuangan Nabi ni. Tiba-tiba dalam masa yang sekejap saja dia boleh jadi syirik. Itulah yang Nabi Musa marah tu bila balik kan. Ceritanya bila balik tak ada semua di sini banyak ceritanya. Yang pegang janggut Nabi Harun, abang dia tu, dia goyangkan kepala abang dia tu, marah dia. Lalu Nabi Harun pun kata gini, suruh dia tenang lah. Aku tidak nak macam tu, tapi puak-puak ni, itulah yang Allah SWT sebutkan kisah Bani Israel. Orang yang secara langsung terima daripada Nabi, sepatutnya dia kuatlah. Macam sahabat-sahabat Nabi kita, macam mana? Dia tidak. Kalau Nabi Musa tu pergi sekejap saja, dah jadi rosak. Padahal sudah sekian banyak dah dia tengok mukjizat Musa. Ini sudah hilang dah kelayakan dia. Hilang dah kelayakan. Paragraf yang kelima, ayat 99 hingga 114. Bicara Allah kepada Rasulnya dan hal ehwal hari kiamat. Paragraf yang keenam, ayat 115. Kisah Adam dan Iblis serta hukum balasan baik dan balasan buruk. Paragraf yang ketujuh, ayat 130 hingga 135. Pesanan bersabar dan beberapa arahan dan panduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman diturunkan surah dan latar belakangnya. Satu surah Taha diturunkan selepas surah Maryam. Sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke Habsyah, yaitu pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Mana dari segi sejarah tu pun latar belakang dia bagi persiapan.
Bila nak pergi bertemu dengan ahli kitab ni, surah Maryam. Surah Maryam lebih banyak berkait dengan Kristian, Bani Israel. Surah Taha berkait dengan ahli kitab juga, tetapi pengikut Musa, orang Yahudi lah. Ini persiapannya. Bila kita nak menghadapi ahli kitab, kena tahulah ajaran mereka, pegangan mereka, akidah mereka, kena tahulah. Begitu juga kalau kita nak menghadapi puak lain. Puak lain banyak dalam dunia ni, puak-puak yang sesat itu. Kita nak menghadapinya kena cukup persediaan, kena ada segala perkakas dan persiapan untuk menghadapi mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama daripada dulu sampai sekarang. Sebahagian daripadanya ada yang diturunkan sekitar bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian. Ada juga yang macam itu. Ketika itu surah Taha yang bertulis sudah pun ada pada saudara perempuan Sayyidina Umar, namanya Fatimah. Fatimah ni popular namanya pada masa tu. Pada masa tu memang popular. Fatimah ni memang popular sampai sekarang ni pun popular kan. Tapi pada masa tu ramai yang nama Fatimah. Bila ramai itu macam-macam lah, ada yang baik, ada yang tidak baik kan. Adalah. Sebab itulah kenapa orang kata, Nabi kata kalau Fatimah pun curi, Fatimah anak Muhammad pun curi, aku potong juga tangan dia. Sebab apa? Sebab yang mencuri itu, peristiwa mencuri itu namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Sebab itu Nabi sebut Fatimah anak dia tu. Tak kira, maknanya tak kira Fatimah mana pun. Kalau buat benda yang salah, yang kena hukum lah. Ketika itu surah Taha yang bertulis sudah pun ada pada saudara perempuan Sayyidina Umar. Kerana terkesan dengan surah itu, Sayyidina Umar telah memeluk agama Islam pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian. Jadi tidak semua juga turun tu sebelum hijrah ke Habsyah. Selepas pun ada. Itulah keadaan surah-surah ni dulu, yang ni mengikut tertib nuzulnya, dia tidak seperti yang ada ni. Ada yang turun dulu, ada yang turun kemudian setelah turun semua, Nabi letak yang ni letak sini, yang ni letak sini, yang ni, maka jadilah seperti yang ada dengan kita sekarang. Itu sejarahnya. Antara maksud surah Taha diturunkan pada peringkat itu ialah untuk memahamkan orang-orang Quraisy tentang tujuan rasul-rasul diutuskan dan juga memberitahu mereka kerja-kerja para rasul. Jadi supaya mereka tidak menganggap pelik, menganggap asing kerja-kerja Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat itu betul-betul kerja Nabi-Nabi dulu lah, tak ada beza aja. Mereka semua memuliakan, mereka semua menghormati Nabi-Nabi ini walaupun kafir Quraisy pun. Tapi dia tidak anggap Nabi-Nabi itu seperti Nabi kita. Itu yang silapnya. Padahal yang Nabi kita buat ni bukan benda baru. Ma kuntum bid'an minar rusul. Melalui sejarah hidup Nabi Musa, para sahabat khususnya yang masih muda dibentuk dan dibina pribadinya. Surah ini juga memahamkan kepada orang-orang Quraisy yang bijaksana. Di kalangan orang kafir ini pun dia ada juga yang cerdik, bukan semuanya tak cerdik. Panggil ulin nuha. Ulin nuha. Kalau sebelum-sebelum ni kita selalu menyebut ulul albab, ulul absar. Ni ulun nuha. Nuha maknanya akal. Orang-orang yang bijak, yang cerdik. Tentang kebenaran seruan Tauhid, kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran hari kiamat. Ayat 54 dan 128. Kalau kita tengok di sini, nampak ditujukan kepada mereka. Ayat 114, besar sekali kemungkinannya diturunkan tidak lama selepas bermulanya kehidupan Rasulullah SAW sebagai Nabi. Ketika itu baginda membaca wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan cepat-cepat. Baginda takut ia terlepas dan tidak sempat diingat dengan baik. La ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Ada dalam surah ni. Jangan kamu cepat-cepat baca. Tuhan kata. Sebelum dihabiskan bacaan itu, jangan tu macam budak-budak mengaji Quran kan. Mula-mula tu guru baca dia tu baca. Guru habis dia habis. Tidak kata nanti dengar guru baca habis dulu baru dia baca, tidak. Gambaran itu menunjukkan peringkat awal sangat. Ketika tak biasa lagi.
kebimbangan tu ada. Bila Allah SWT menurunkan ayat, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, barulah Nabi telah. Tuhan jamin untuk mengumpul. Kamu jangan risau, takut tidak terkumpul, nanti terlepas. Jangan risau macam tu, jamin. Bila selesai baca kamu tu, lepas tu Nabi Jibril baca satu ayat, dia tu gitu lah. Mula-mula tu anak ceritanya manusia ni, walaupun seorang Nabi pun dalam proses pendidikan, proses belajar ni, untuk mula-mula tu dia gambar. Pasal apa? Dia tak ada keyakinan lagi di peringkat permulaan ni. Walaupun seorang Nabi pun, apatah lagi orang biasa. Orang biasa. Yang ketiga, dikatakan kepada pimpinan musyrikin Quraisy bahawa sikap mereka yang melampaui batas itu tiada bezanya dengan sikap Fir'aun dahulu. Nabi Musa juga sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua mereka menyeru kepada akidah tauhid, kepercayaan kepada hari akhirat dan menegakkan salat. Seruan ini juga memang terdapat di dalam Al-Quran. Berpaling daripadanya mengakibatkan kerugian dan kehinaan di dunia dan di akhirat, sama seperti yang diterima oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Itu ancaman kepada kafir Quraisy. Ancaman kepada kafir Quraisy. Sebab apa? Dia tu sikap mereka tu seperti Fir'aun. Sebelum ni kalau kita tengok di dalam surah Bani Israel, sebelum ni surah Bani Israel, dalam tu kan saya sudah sebut dah kata kunci dia istifzaz, 3 kali disebutkan. Pecahan dia tu 3 kali disebutkan dan tidak disebut dalam mana-mana ayat lain di dalam Al-Quran. Nak ceritanya siapa yang istifzaz? Siapa yang kerjanya nak menghapuskan orang tu, nak menghapuskan orang ni, nak basmi orang ni. Penghapusan etnik lah, istifzaz itu. Siapa yang buat kerja lagi? Satu, iblis. Yang kedua, Fir'aun. Dia buat terhadap Bani Israel. Yang ketiga, kafir Quraisy. Nak hapuskan orang Islam semua sekali. Tak boleh duduk di bumi Mekah. Bersih. Nak bersihkan. Soalannya kotor sangat mereka ni. Sampai begitu sekali. Cara berfikir tu macam Fir'aun. Sebab itu disebut di sini. Dia tetap ada kaitan tu. Beberapa surah. Ada kaitan yang sangat rapat. Perkaitan surah Taha dengan surah sebelum dan selepasnya. Satu, di dalam surah Maryam, untuk meyakinkan orang-orang Kristian tentang kebenaran akidah tauhid. Sejarah Nabi Isa dijadikan sebagai dalil. Di dalam surah Taha ini pula untuk meyakinkan orang-orang Yahudi tentangnya, dikemukakan sejarah hidup Nabi Musa sebagai dalil. Di dalam kedua-dua surah terdapat modal-modal untuk menyeru golongan ahli kitab yang sememangnya diperlukan sebelum para sahabat berhijrah ke Habsyah lagi. Itu kaitannya, keperluannya, kenapa masa itu. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Benda ni bukan berlaku kebetulan gitu, tidak. Berlaku dengan kehendak Allah. Kalau kita nak kata kebetulan pada masa itu, sebab sebelum nak pergi menghadapi ahli kitab. Jadi ini bekal. Ini modalnya. Dua, di dalam surah Al-Anbiya akan datang. Pada surah ni, surah Taha ni, surah Al-Anbiya. Dikemukakan sejarah hidup 16 orang Nabi. Kalau dalam Maryam lebih banyak Nabi Isa. Taha lebih banyak Nabi Musa. Dalam surah Anbiya, nama lagi surah Anbiya. Maknanya ramailah para Nabi. 16 orang Nabi dikemukakan. Ini sebagai tambahan. Tak cukup dengan 2 orang tu. 16 lagi orang Nabi-Nabi. Apa perjuangan hidup mereka? Apa pegangan hidup mereka? Jawabnya tauhid. Apa yang marah sangat, mereka marah sangat? Apa? Syirik. Sama dengan Nabi kita. Pribadi, kerja dan peranan mereka juga dinyatakan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai pewaris ajaran Nabi Ibrahim. Dan kedatangan baginda merupakan rahmat untuk sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Semua manusia diseru supaya beriman kepada utusan Allah yang terakhir itu. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Pengenalan tentang Al-Quran diberikan di permulaan surah Taha. Jadi kena ingat, sebab Al-Quran ini mukjizat yang terbesar sebenarnya. Kita pergilah tengok surah mana, kita tak lupa Quran.
Dia mesti sebut Quran. Di awal ke, di tengah ke, di ujung ke, dia mesti sebut. Inilah modal kita yang paling besar. Rujukan utama kita. Macam-macam Allah sebutkan tentang Al-Quran. Pengenalan tentang Al-Quran diberikan di permulaan surah Taha dan juga di akhirnya. Maknanya benda itu penting. Itu kata kunci itu. Cuba kita tengok. Di sini ayat 2 ni kan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kalau kita tengok di sini, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kalau kita tengok di ujung dia di sini. Misalnya ini pun ada kaitan juga, tapi kalau kita nak kira yang akhir ni, fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa naqza. Boleh dapat kami ikut ayat-ayat engkau sebelum kami hina. Jadi ini semua ni berkenaan dengan Quran, berkenaan dengan Quran. Allah tidak turunkan Quran ini supaya manusia menjadi celaka. Bahkan supaya manusia ni jadi manusia yang bertuah, beruntung. Quran adalah peringat. Kenapa dikatakan begitu? Kadang-kadang gini. Kadang-kadang dengan sebab kita percaya kepada Quran itu kita ditindas, kita diburu, kita ditekan. Kadang-kadang banyak bahasa yang lemah iman tu. Apakah ini akibatnya jadi? Ini hasilnya. Tidak begitu. Sebenarnya cuma itu ujian lah, ujian Allah SWT. Yang sebenarnya untuk manusia mendapat kebahagiaan. Quran adalah peringatan dan nasihat untuk orang yang takut kepada Tuhan. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tujuan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan kaidah tasrif digunakan untuk mengemukakan janji-janji buruk dari pihak Allah bertujuan menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah dan supaya mereka berupaya berfikir. Itu tujuannya diturunkan dalam bahasa Arab tu. Sebab yang nak dihadapi itu adalah orang-orang Arab. Mudahlah mereka nak faham. Balasan buruk kerana berpaling daripada Al-Quran ialah kehinaan di hari akhirat. Orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran akan memikul beban yang berat di hari kiamat nanti. Balasan buruk kerana berpaling daripada Al-Quran juga nyata dalam bentuk kesempitan hidup di dunia. Dan di hari kiamat nanti, orang yang berpaling daripada Al-Quran akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ini semua ni ancaman. Khususnya kepada kita orang Islam. Orang Islam. Orang kafir pun macam tu juga. Jadi Al-Quran hendaklah dijadikan panduan. Kalau tidak, ini jadi akibatnya. Di akhirat besok teruk. Kita terbeban teruk. Dan Allah SWT juga akan menyempitkan rezeki manusia itu kalau dia berpaling daripada Al-Quran. Itu dalam dunia. Dan kalau banyak terlibat dengan Quran, Allah SWT akan murahkan rezeki. Itu maksudnya. Lepas tu buta pula. Dua ayat di dalam surah ini adalah penting untuk membuktikan tauhid uluhiyah. Antara tujuan suruhan Al-Quran ialah membuktikan kebenaran ajaran tauhid uluhiyah dan menyebarluaskan tauhid asma Allah dan sifat-sifatnya yang indah. Allahu la ilaha illahu. Ini tauhid uluhiyah. Saya bila sebut ini kan tauhid uluhiyah ni, ingat kepada keadaan masyarakat sekeliling kita ni, sentiasa saya geleng kepala. Kesian. Sama-sama Islam dah, tapi ia tak terdedah tu kepada benda-benda ni. Padahalnya kalau kita kata kalimah tauhid lah, orang mengucap, dia nak mengucap dua kalimah syahadat, kalimah tauhid dulu. La ilaha illallah. Semuanya yang menafikan tauhid uluhiyah. Tapi sekarang ni nampaknya dah celik dah sikit. Alhamdulillah lah. Dah sebut selalu tu. Maklumlah sebab dia tak pernah terdedah kan. Itu kesiannya. Itulah akibatnya. Orang yang kata tak terima tu, orang yang kata buat memperolok-olokkan tauhid ni, pembagian tauhid, dia kata tauhid tiga, trinity, macam-macam. Dia sendiri pun terima bila kata apa makna la ilaha illallah. La ilaha illallah tu apa makna? Semuanya kata la ilaha, makna ilaha tu, makna tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah. Tiada Tuhan ma'bud bihaqqin, al-ma'bud bihaqqin illallah, al-ma'bud. Semua terjemah macam tu. Kalau terjemah ikut Melayu,
tiada Tuhan yang disembah atau yang layak disembah selain Allah. Layak disembah itulah tauhid uluhiyahnya. Kita kata mari mana, daripada mana awak faham Tuhan yang layak disembah di situ? Tuhan saja tu, ilah saja sebut. Situlah tak beza antara ilah dengan Rabb. Sebab itu tak boleh jadi kalau orang tu dalam mengucap dia kata la rabba illallah, tak boleh. Itu makna terima rububiyah saja. Uluhiyah tu penting. Yang uluhiyah ni lah yang kebanyakan jadi masalahnya. Rububiyah tu tak ada jadi masalah. Orang-orang kafir Quraisy pun terima Tuhan menjadikan langit, Tuhan menjadikan bumi, Tuhan segala-galanya. Dia pun terima. Yang dia tak terima yang jadi masalahnya, nak kata dia tak sembah Tuhan, dia sembah juga, cuma dia syirik. Itulah maknanya ada yang lain yang juga layak disembah. Di situ masalahnya. La ilaha itu maknanya begitu. Bila kita terima begitu maknanya, apa masalahnya untuk nak terima tauhid uluhiyah tu? Kenapa sampai ke peringkat buat menganjing tu? Buat menganjing tak kena lah. Tapi manusia ni itulah, annas a'da lima jahilu. Manusia ni dia memusuhi barang yang dia tak tahu. Tu ya sebenarnya. Tak tahu tu bagi saya, sebab saya pun belajar juga sistem tu. Sistem ni pun belajar juga. Kalau belajar 15 tahun pun tak bertemu. Itulah akibat sistem ni. Kita jangan ingat sistem ni main-main. Sistem ni mengakibatkan besar sekali. Kalau untung pun banyak, rugi pun banyak. Sebab tak terdedah. Padahalnya kita tengok ni kalimah tauhid tu, Allahu la ilaha illahu. Apa makna la ilaha? Maknanya la ma'budu bihaqqin. Semua kata macam tu. Orang yang tak terima pembahagian tu pun dia kata begitu. Tak ada yang kata macam lain. Tak ada kata tiada Tuhan yang menjadikan alam, menjadikan begitu. Itu kan gitu. Semua kata ilah tu dengan makna yang disembah. Itulah tauhid uluhiyah. Yang disembah tu tak ada lain. Itulah yang kita kata iyyaka na'budu tu. Dalam surah Fatihah, lahul asmaul husna. Inilah orang kata tauhid asma wa sifat tu. Asma tu dia sebut tu. Apa masalahnya? Dan kan Tuhan tu ada banyak namanya, Ar-Rahman, Rahim, macam-macam lagi, Tawwab, Ghafur dan sebagainya. Itu apa? Al-Asma'ul Husna lah tu. Dan Al-Asma'ul Husna ni bukan 20 setakat tu saja, banyak lagi. Kalau kita duduk tekan itu saja, siapa yang lain tak tahu, tak penting, itu tak kena tu kalau macam tu. Tak kena tu. Sedangkan dalam Quran ini penuh dengan Asma'ul Husna. Allah ilah, dia sahaja yang layak disembah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini Tuhan sendiri kata, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan, maksudnya yang layak disembah, melainkan aku, oleh itu kamu sembahlah aku. Ini dia kait dengan sembah. Kita tengok ayat ini jelas sekali. Yang ketiga, sembahyang diperintahkan supaya dijaga dengan baik untuk mengingati Allah. Ini satu bentuk, satu cara mengingati Allah. Apa? Sembahyang. Wa aqimis salata li dzikri. Dalam surah ni, ulun nuha, orang-orang yang berakal. Ulun nuha ialah orang-orang yang menerima tauhid dengan lengkap, iaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika la ayatin li ulin nuha. Disebut tu ayatnya ulin nuha. Nabi Musa berkata, pengetahuan tentang umat-umat yang lalu ada di dalam kitab Tuhanku. Tuhanku tidak bersalah dan tidak lupa. Dialah yang menjadikan bumi ini terhampar dan seterusnya sampai ke akhir ini. Di akhir dia ada ulun nuha. Ulun nuha atau orang-orang yang berakal sentiasa mengambil pengajaran daripada sejarah kebinasaan umat yang lalu. Ini dalilnya. Jadi orang-orang yang berakal dia mengambil iktibar daripada sejarah. Bukan sejarah ni buat tak tahu. Tak boleh begitu.